Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya sebagai pembentang pada hari ini, Joanne Ana Lucas Monet dari Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah Model Komitmen Organisasi Kerangka Konseptual. Abstrak dalam pembentangan saya ialah kepentingan perkaitan serta kesan kecergasan emosi, efikasi kendiri, kepuasan kerja berperanan terhadap komitmen organisasi, guru bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah di Sarawak. Bagi meneruskan pembentangan saya perkenalkan dahulu iaitu 4 komponen yang penting dalam kerangka konseptual kajian saya, iaitu yang pertama, kecergasan emosi. Kecergasan emosi merupakan kebolehan dan keupayaan seseorang guru untuk mengenal pasti emosi sendiri dan orang lain serta dapat mengawalnya dengan cara-cara tertentu bagi menghasilkan hubungan sosial yang baik. Yang kedua ialah efikasi kendiri. Efikasi kendiri merupakan keyakinan seseorang guru tentang keupayaannya untuk mengatur dan melaksanakan satu siri tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan sesuatu tugasan sebagai seorang pendidik dalam konteks yang lebih spesifik di sekolah. Yang ketiga ialah kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu tindak balas emosi atau perasaan sama ada suka ataupun tidak seseorang guru terhadap sesuatu tugasan yang diberikan. Dan yang keempat ialah komitmen organisasi. Komitmen organisasi ialah kesanggupan individu menghadapi apa juga rintangan dan cabaran kerja yang dihadapi, hasil daripada kekuatan emosinya. Dalam pembentangan yang ini, saya akan bentangkan peranan kecergasan emosi, efikasi kendiri, kepuasan kerja guru terhadap komitmen organisasi. Dalam kajian yang lepas, telah menyatakan iaitu menunjukkan kepentingan efikasi kendiri dan kepuasan kerja sebagai dua faktor lain yang boleh membantu guru merasa sangat berpuas hati dengan kerja mereka dan memikul tanggungjawab mereka sebagai seorang pendidik. Naim et al. 2021 menyatakan bahawa mempunyai kepuasan kerja yang baik dan kecergasan emosi yang hebat akan membuatkan persekitaran pendidikan berasa selesa. Nur Gufron 2016 pula menyatakan bahawa efikasi kendiri mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja guru. Juniarari 2011 menyatakan bahawa pekerja yang serius menunjukkan komitmen yang kuat terhadap organisasi. Keberangkalian lebih baik secara signifikan menunjukkan tahap penglibatan yang tinggi dalam sesebuah organisasi. Dan Selcook 2020 menyatakan bahawa guru bimbingan dan kaunseling boleh meningkatkan efikasi kendiri apabila mereka dapat menilai kekuatan dan kelemahan diri, membentuk matlamat perkhidmatan dan mampu menganalisis perkara secara konstruk tahan dalam organisasi. Berikut merupakan kerangka konseptual yang dibentuk oleh 4 konstruk, iaitu konstruk kecergasan emosi sebagai pemboleh ubah bebas, efikasi kendiri sebagai pemboleh ubah bebas yang kedua, kepuasan kerja sebagai mediator dan komitmen organisasi sebagai pemboleh ubah bersandar. Saya jelaskan dulu berkenaan dengan kecergasan emosi. Kecergasan emosi dibahagikan kepada 2 komponen, iaitu A,
kompetisi peribadi. Dalam kompetisi peribadi terdapat kesedaran kendiri, mengurus emosi sendiri dan motivasi diri. Dalam kompetisi sosial pula terdapat empati dan kemahiran sosial. Seperti yang telah saya nyatakan tadi, kecergasan emosi merupakan pemboleh ubah bebas. Seterusnya ialah efikasi kendiri. Di dalam efikasi kendiri ini terdapat komponen pembangunan peribadi, kepimpinan dan penilaian, kerjaya dan akademik, pembangunan kerjasama dan kesedaran budaya. Efikasi kendiri bertindak sebagai pemboleh ubah bebas. Dan seterusnya ialah kepuasan kerja sebagai mediator. Di dalam kepuasan kerja terdapat komponen fisiologi, keselamatan, hubungan, fasiliti dan kebajikan. Dan seterusnya, pemboleh ubah bersandar ialah komitmen organisasi. Di dalam komitmen organisasi terdapat komponen berterusan, efektif dan normatif. Daripada kerangka konseptual ini disimpulkan iaitu kajian menghubungkan 4 konstruk iaitu kecergasan emosi, efikasi kendiri sebagai faktor utama dan kepuasan kerja guru sebagai faktor utama, faktor pengantara dalam mempengaruhi komitmen organisasi. Daripada kerangka konseptual yang telah dibina, telah disimpulkan bahawa guru yang mempunyai tahap kecergasan emosi, efikasi kendiri yang tinggi, mempunyai kecekapan, kapasiti dan kebolehan untuk berjaya dalam pekerjaan. Kebolehan menerima kekuatan dan keterbatasan diri membolehkan guru menerima keadaan diri seadanya. Seterusnya, mewujudkan pendekatan mengawal keadaan apabila mereka berasa mampu berfikir secara analitikal dan mempunyai komitmen yang jelas untuk mewujudkan kepuasan kerja. Begitu juga sebaliknya. Menurut Geithner 1999, kepuasan kerja menyumbang kepada komitmen organisasi seseorang. Itulah tadi pembentangan berkaitan dengan kerangka konseptual komitmen organisasi guru. Sekian, terima kasih.